Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Bursa Chit Chat Anjuran Smart Saham. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama kami, tak jemu-jemu, setiap hari mendengar ilmu percuma daripada kami. Saya doakan supaya semua pendengar dekat sini agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah ruah. Saya yakin kat sini ramai yang tak kenal saya lagi. Nama saya Luqman Zulkifli, boleh panggil saya Luqman. Saya merupakan alumni Smart Saham Whitecorp dan saya sudah berkecimpung dalam dunia saham secara aktif dalam lebih kurang 2 tahun. Dan hari ini alhamdulillah saya market hari ini nampak cantik kan. Macam mana semua pendengar-pendengar dengan cerita hari ini market best, dengan cerita market hari ini banyak profit. So siapa yang mungkin boleh share sikit siapa yang dapat profit hari ni. Dengan cerita saya ada counter limit up lagi kan. So letakkan di ruangan komen, share dengan kami, berapa banyak anda profit hari ni, 10% ke, 20% ke, 30% ke. Kongsikan kepada kami. Saya sendiri alhamdulillah hari ni saya dapat profit lebih kurang dalam 30%. Market pun cantik dan setup saya untuk hari ni ada yang swing, ada yang intraday. Tapi hari ni mostly yang saya make most of the profit adalah daripada swing. Sebab hari ni memang market cantik lah. Kalau kita tengok KLSI pun market cantik. Tapi kalau ada sesiapa yang rugi juga hari ni, jangan malu, jangan segan. Boleh juga letak di ruangan komen. Share juga kepada kami berapa banyak anda rugi. Tak payah malu. Sebab itu pun tujuan kita nak discuss malam ni. Kita nak berbincang hari ni tentang dah lama trade tapi selalu rugi. So tak bermaksud kalau orang lain buat profit, kita pun berjaya buat profit kan. Tu benda biasalah. Kadang-kadang kita tengok orang lain asyik post profit je memanjang kan. 10%, 20%. Kita ni bila kita trade, sikit-sikit rugi kan. So benda itulah yang kita kena kaji balik. Kenapa kita dalam trade pun kita asyik rugi je. Sebelum saya masuk kepada topik ni, so apa kata pendengar-pendengar semua share juga kepada rakan-rakan trader yang lain, terutama kepada mungkin anda ada kenal kawan-kawan anda yang selalu rugi, yang tiba-tiba rasa fed up, rasa nak give up. Saya ada seorang kawan, dia memang sebelum ni dia agak aktif, tapi mungkin setup dia tak berapa cantik dan ada sedikit beberapa isu. Pun saya akan juga highlight lesson learned daripada situ. Dan dia hampir give up. Dia hampir give up daripada trading. So saya yakin ramai di luar sana juga ada mengalami masalah macam ini. So pakar-pakar share supaya rakan-rakan kita ni tidak give up lah dalam trading. Sebab ada yang berpendapat bahawa trading saham ni adalah scam. Invest dalam saham ni adalah scam. Sebab diorang cakap macam tu sebab mereka rugi. Tetapi dalam masa yang sama, kita tengok orang lain boleh je profit kan sebenarnya. So actually it's not about saham ni scam. It's about macam mana kita trade, macam mana kita invest dalam sesuatu saham tu sendiri. Macam mana cara kita invest. Saya boleh mulakan. Saya boleh mulakan. Saya dekat sini saya akan terangkan 5 sebab utama. Actually sebenarnya banyak je sebab kenapa kita selalu rugi. Tapi apa yang saya nak sampaikan pada malam ni, 5 sebab utama yang saya tengok berdasarkan first pengalaman saya sendiri masa awal-awal trading, kenapa saya selalu rugi. Second, berdasarkan feedback dan orang-orang yang PM saya. Dia cakap, "Tuan, saya macam ni lah. Kenapa tuan boleh untung, orang lain boleh untung? Kenapa saya asyik rugi je?" So berdasarkan daripada orang punya feedback dan saya punya pengalaman, so, saya membuat rumusan. Terdapat 5 sebab utama kenapa trader selalu rugi. Sebab yang pertama, sangat basic tetapi ramai yang tak ambil berat pasal benda ni. Tak faham kenapa beli. Ramai trader ni, dia tak faham. Dia nak beli saham tu sama ada dia nak untuk intraday ke, untuk short term ke, untuk mid term ke, untuk long term. Benda ni penting tau sebenarnya. Kita kena set awal-awal dalam minda kita sebelum kita nak masuk sesuatu counter tu atau sebelum kita nak invest ataupun trade. First of all, kita kena set dalam minda kita berapa duration kita punya expectation. Kenapa benda ni penting? Sebab lain duration, lain-lain expectation kita kena bagi. Lain cara kita kena study.
lain cara kita kena study chart, lain cara kita kena study pasal company, lain cara kita perlu beri fokus kepada sesuatu. Okay. Saya bagi beberapa contoh dekat sini. Okay. Contoh yang pertama. Let's say, kita nak masuk sebagai intraday. Okay. Intraday trader. Okay. Okay. Dekat chart ni, okay, contoh, kita by the time kita tengok dekat sini, okay, dia naik, dia turun sikit. Okay. Dekat sini kita nampak ada a good buying condition. Okay. Untuk alumni Wyckoff pasti tahu kenapa saya kata kat sini adalah good buying condition. Okay. Dan ini juga merupakan antara setup yang saya paling suka lah kalau saya intraday. Okay. So bila beli dekat sini, okay. Okay, ini adalah, okay, ini saya ada senset nama counter dan juga time frame. Okay, time frame ni adalah time frame 1 minute, okay. 1 minit. Okay. Dalam masa beberapa minit saja selepas kita buy, harga naik. Kenapa? Harga naik sebanyak lebih kurang 6%. Okay. Kalau kita masuk sebagai intraday, kita kena assume yang counter tu adalah sangat volatile, iaitu harga cepat naik dan harga cepat turun. Benda ni adalah mindset yang sangat-sangat perlu kita tekankan dalam diri kita kalau kita nak jadi intraday trader. Sebab apa saya cakap macam ni? Sangat ramai orang setup nak masuk dah cantik, tapi setup nak keluar tak cantik. Disebabkan oleh mindset dia bertukar-tukar. Okey, contoh dah beli dekat sini, beberapa minit selepas itu kita tengok harga naik cepat je. Okey, dah 6%. Okey, 6%. Bila dah sampai 6% ni, tiba-tiba kita rasa macam boleh hold lagi ni, boleh hold lagi. Biasa tak macam tu kan? Saya yakin dekat sini memang ramai yang macam tu, okey? Beli konon-konon nak jual cepat, tapi bila tengok dalam masa beberapa minit je dah naik 6%, tiba-tiba ubah niat kan? Tak chill lah macam tu. Okey? Ubah niat, kita okey boleh lagi ni, boleh lagi. Okey, turun sikit. Okey, tak apa, tunggu dulu. Okey, boleh lagi. Okey, kita tertidur, bangun tidur, pap. Okey, tertidur, negatif 6%. Instead of kita profit 6% dekat sini, kita lost negative 6%. Sebab apa? Hanya disebabkan kita tukar niat lah bahasa dia. Okay? Bahasa dia kita tukar niat. Kita tak betul-betul firmkan minda kita nak masuk sebab intraday. Okay? Contoh yang kedua saya boleh bagi. Okay, let's say nak masuk sebab short term. Short term ni kalau definisi saya dalam 1 hingga 5 hari lah. Lebih kurang macam tu. So untuk masuk short term pun kebiasaan orang akan tengok kepada lower time frame. Ini pun saya dah sensor lah. So yang ni saya menggunakan 1 hour time frame. Okay, kalau tengok dekat sini. Okay, nampak dekat sini contoh by the time kita buka chart adalah area sini. Okay, kita nampak dia harga main dekat area sini. Dan kita rasa dekat sini adalah a good buying condition. Again, sesiapa yang belajar Wyckoff for sure faham kenapa dekat sini adalah a good buying condition. Okay. Kita beli dekat sini. Okay, ini adalah hourly chart. So, let's say kita beli dekat hijau ni selepas kita nampak reversal. Okay. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. 4 jam selepas kita beli naik 13%. Again, dekat sini mulalah kita jadi goyang. Okay, goyang. Aku tak nak short term lah. Aku nak hold lah. Mungkin rasa kalau hold lagi lama ni boleh jadi 100% ni kan. Okay. Kita pun dah tak tengok counter tu. Kita buat kerja kita yang lain. Tak letak take profit, tak letak cut loss. Kita tutup komputer. Okay, by the time kita buka komputer, ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Macam ni dia bagi. Okay. Macam ni laju je dia bagi. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, tadi 4 jam naik 13% kan? Ini 4 jam turun, lebih kurang lah 4 jam turun sebanyak 42%. Nampak tak dekat sini? Hanya kerana kita tak inline dengan kita punya strategi. Okay? Lepas tu saya kata, kalau memang niat nak masuk intraday ataupun short term, first thing in mind yang selalu orang terlepas pandang atau memang tak tahu adalah counter tu mempunyai high volatility. High volatility, dia senang naik dan juga dia senang turun. So, apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat, cepat jual dan cepat cut loss kalau tak jadi. Jangan tunggu lama-lama. Okay? Okay, contoh ketiga. Let's say, kita plan nak masuk swing ataupun mid term lah. Ataupun orang panggil kenali sebagai swing. Okay, let's say,
kita nampak ini adalah setup yang cantik untuk swing. So, harga kita nampak harga dah dekat area sini. So, kita pun beli dekat sini. Kita beli dekat sini, okay? Kita beli dekat sini. Kita pun tunggu beberapa hari, okay? Ini adalah daily chart. Kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 hari tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa 12 hari tu, kita stay je dekat sini. Tapi dekat dalam grup kita tengok kawan-kawan kita duk provoke kan. Sikit-sikit post profit. Okay, 10%, 20% lah, 50% lah, 5% lah, 6% lah. So, kita pun yang masuk dekat sini pun rasa macam, alamak, apa ni? Kaunter aku tak bergerak pun kan? Padahal, memang tujuan masuk adalah swing trade. Itulah masalah kebanyakan trader. Okay? So, bila contoh dah sampai dekat hari ke-10, hari ke-11, kita dah tak tahan tengok kawan-kawan kita untung, kita pun cut loss dekat sini. Cut loss dekat sini, kita masuk balik counter intraday. Bila kita masuk counter intraday tu, kita tak switch mindset kita. Kita assume dia pun lambat juga macam ni. So, lalas terciduk lagi. Dekat sini kena cut loss, dekat intraday pun kena cut loss. So, sesiapa yang memang niat masuk sebagai swing trader, so, kena set dalam minda, counter ni adalah kurang volatile dan memang kena sabar. Okay? So, sebab tu, macam saya cakap, sangat penting untuk investor ataupun trader, sebelum masuk sesuatu counter, decide dulu. Sama ada untuk intraday, short term, mid term ataupun long term. Okay, ada yang pernah tanya saya, okay, kalau macam tu tuan, tak boleh ke saya jadi semua? Boleh, tak ada masalah. In fact, saya rasa ramai pun yang boleh trade dalam multi duration. Okay? Kalau alumni Wyckoff pun saya nampak ramai yang boleh multi duration lah dalam trade. Okay? Even saya sendiri pun alhamdulillah saya boleh multi trade, tapi dengan syarat kita kena set dalam minda kita. Okay, contoh kita masuk 3 counter satu counter untuk intraday, satu counter untuk swing, satu counter untuk invest long term lah, lama. Okay, bila kita tengok counter intraday tu, kita kena set minda kita sebagai intraday trader. Jangan kita tengok counter swing tu, tapi mindset kita macam intraday trader. Kita nak counter yang swing tu cepat naik kan. Tak boleh lah macam tu. So, first of all, kena setkan dalam minda dulu. Okay? Apa kind of trader are you? Okay, yang kedua, pasal tak faham kenapa beli ni, ramai juga yang tak faham, dia beli sebab technical ke, sebab fundamental ke, ataupun semata-mata buy call. Okay, kalau beli sebab technical, make sure keluar pun sebab technical, sama ada take profit ataupun cut loss. Kalau masuk sebab fundamental, make sure masuk dan keluar pun sebab fundamental. Okay, yang lagi bagus, of course, kalau kita guna fundamental untuk tapis counter-counter yang berkualiti sahaja. So, daripada situ, kita apply technical untuk cari pintu-pintu masuk lah, entry point dekat counter yang sesuai. Okay. Dekat sini, saya juga ada jumpa beberapa orang, beberapa feedback lah saya dapat. Okay. Dia lost sebab dia cuba mencari sesuatu untuk justify kenapa dia tak perlu cut loss awal-awal. Okay, saya tunjuk contoh ya. Okay, let's say company ni Okay, saya tak nak tunjuk lah nama company apa. Okay, kalau kita tengok fundamental dia memang bagus. Okay, dia punya profit dan revenue pun almost consistent every year. Turun pun tak berapa banyak. Okay, dan ada nampak increasing profit dan revenue dekat sini. Okay, so bila dia dah tapis counter ni sebagai good fundamental, dia pun tengok chart bagai technical. Okay, so bila tengok chart, okay, let's say ini kejadian belum berlaku ya. Let's say masa tengok chart tu adalah dekat area sini. Dekat area sini. So, dia nampak, okay, ada peluang untuk main, orang panggil box trading lah. Okay, beli dekat bawah, jual dekat atas. So, bila harga dekat sini, okay, dia buy. Buy dekat sini. Okay, dia tunggu 1, 2, 3, harga jatuh. Okay, harga jatuh. Dia pun, alamak, nak cut loss ke tak nak ni? Ini pun benda yang selalu saya jumpa orang. Betul tak? Okay, ramai orang macam ni Bila harga dah jatuh daripada kita punya cut loss level, kita macam, alamak, nak cut loss ke tak nak? Okay, saya jumpa ramai orang, bila harga jatuh daripada cut loss level dia, apa dia buat? Dia cari seberapa banyak info yang boleh nak
nak menipu, saya boleh kata nak menipu diri sendiri lah. Dia nak menipu diri sendiri supaya dia tak payah cut loss. So apa dia buat? Dia check balik fundamental company ni. Dia check balik analyst punya report. Okay, company ni bagus ni kan. Nanti kejap lagi naik lah kot harga tu kan. Tengok tiap-tiap tahun, tiap-tiap quarter beruntung kot kan. Takkan harga boleh jatuh banyak. Analyst pun ada bagi report yang kata dia boleh capai sekian-sekian harga, iaitu harga lagi tinggi daripada harga yang kita beli dekat sini. Okay, masalah dekat sini, sebab tu saya cakap, kalau masuk sebab technical, please keluar sebab technical, sama ada take profit ataupun cut loss. Jangan nak menipu diri sendiri menggunakan fundamental untuk tak nak cut loss. Okay, of course ada orang akan argue balik, kalau counter tu betul-betul bagus, mesti harga akan naik balik kan. Secara general benda tu adalah betul. Cumanya berapa lama kita nak tunggu dia naik? Itulah persoalan dia. Kita sanggup ke tunggu harga tu untuk naik balik dan untung? Sebab tu saya cakap, kalau orang yang masuk purely sebab fundamental, dia memang purely investor, dia tak kisah pasal chart, dia masuk je dekat mana-mana, so dia akan hold sebab dia tahu company tu ada promising growth. So, tapi dia tak ada, dia punya expectation adalah long term. So dia tak kisah dalam masa sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, even setahun, 2 tahun, dia tak kisah. Asalkan dia tahu company tu consistently make profit. Kalau kita yang modal tak seberapa banyak ni, dan kita asyik nak ada untung repeat kan. So cara ni memang tak sesuai lah. Kalau tengok kat sini kan, ni jatuh dalam lebih kurang bulan Mac, dan ini dia sampai ke break even punya level lebih kurang bulan November. Kita tengok berapa lama dia naik. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. 8 bulan. Kalau tak nak cut loss dekat sini, kena tunggu 8 bulan baru break even, bukan profit. Baru break even. Sanggup ke tuan-tuan dan puan-puan? Mesti tak sanggup kan? So, selalu apa selalu apa yang orang akan buat dekat sini, dia tak nak cut loss, dia tunggu, lalah dekat sini baru dia nak cut loss sebab dah tak tahan. Kan dah rugi. Lebih baik rugi sikit dekat sini daripada rugi banyak dekat sini. Ini pun banyak trader membuat kesalahan seperti ini, mencampur adukkan fundamental dan technical untuk menipu diri sendiri. Seterusnya, buy call. Ini pun satu masalah besar lah. Ini memang masalah besar. Ramai sangat trader suka ikut buy call, membetul-tuli, tak tahu sebab apa. Sorry to say, bagi saya, orang yang follow buy call ni, follow buy call membetul-tuli, dia hampir kepada lebih dekat kepada perjudian. Mungkin orang yang memberi buy call tu, dia buat study. Dia buat study. Dia contohlah dia bagi entry point sekian-kian. Mungkin disebabkan oleh situ adalah para support ke ataupun volume banyak ke, apa-apalah. Itu untuk orang yang memberi buy call. Tapi orang yang menerima buy call tanpa study kenapa buy call tu dibuat dan membetul-tuli membeli berdasarkan nasihat buy call tersebut, saya punya pendapat benda itu adalah lebih dekat kepada perjudian. Sebab kita beli sebab apa? Kita tak tahu kita beli sebab apa. Kita beli sebab technical ke? Kita beli sebab fundamental ke? Sebab apa? No reason at all. So, tolonglah kalau ada di antara pendengar-pendengar di sini yang masih ikut buy call, so saya harap bolehlah consider benda ni, bolehlah consider untuk tinggalkan. Selain daripada mendatangkan kerugian, juga kepada untuk yang Muslim juga saya rasa itulah lebih dekat kepada perjudian. Saya tunjuk satu contoh macam mana buy call boleh menghancurkan profit seorang trader. Bukan profit, modal seorang trader. Kita tengok dekat sini. Ni saya company com, apa-apa com lah Dia buat so-called analysis pada 17 November dan dia post pada 18 November 8.13 pagi, iaitu sebelum market buka. Dekat sini dia punya opinion piece, dia kata current price 180, target price RM3, upside 66%. Siapa tak suka 66% kan? So orang tengok 66% ni best ni. Cumanya saya boleh kata yang buy call jenis ni dia macam nampak bijak sikit lah.
cara dia buat tu acah-acah macam report analyst. Okay? Selalu kebanyakan orang bagi buy call, dia just bagi EP berapa, CL berapa, atau ST berapa, TP berapa kan. Yang ni nampak macam acah-acah sikit lah, acah-acah analyst report. So, kita tengok tarikh dia. Dia bagi 17 November, dia post 18 November. Kita tengok apa jadi dekat chart. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tengok dia bagi buy call dekat sini. Okay, orang beli dekat sini, okey lah, hijau sikit Lepas tu hari kedua dia bagi lagi naik. Okay, mungkin dia bagi peluang kepada orang yang tak sempat baca kan, orang yang lambat sikit baca. So hari kedua dia baru baca, okay, orang beli lagi. So ni baru naik sikit kan, betul? Dia kata upside tadi berapa? 66%. Okay, orang pun belum beli Tapi tengok beberapa hari kemudian, 1, 2, 3, 4. 4 hari kemudian, bukannya 66% upside, rupanya 66% downside. Nampak tak dia game macam tu je. Okay? Dekat sini dia kata upside 66%. Tapi dah 4 hari, bukan upside 66%, downside 66%. So, ni adalah banyak je saya boleh bagi contoh yang buy call yang menghancurkan modal seorang trader lah. Okay, tapi ni salah satu contoh yang saya dapat tunjuk hari ni. Kalau nak tunjuk semua memang terlampau banyak Okay. So, untuk permasalahan tak faham kenapa beli ni, saya ada beberapa tips untuk mereka yang masih ada masalah macam ni, masih ada masalah macam mana nak set minda, sama ada nak main intraday ke, short term ke, mid term ke, long term ke, dan masih ada masalah sama ada nak masuk ikut technical ke, fundamental ke, buy call ke. Okay. Kalau ada siapa yang berminat untuk mendengar tip-tip saya ni, mungkin boleh bagi feedback di ruangan komen bagi sesiapa yang berminat. So, pendengar-pendengar sekalian, anda berminat tak untuk mengetahui sedikit tips? Okey, sebelum saya mulakan tips saya, okey, kita ada sedikit iklan daripada penaja. Sepanjang pengalaman saya 13 tahun dalam Bursa Malaysia, dalam trading dan juga melabur ni, saya lihat ramai sebenarnya partisipan yang tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk mereka menceburi bidang saham. Tuan dan puan-puan, okay, saya kembali. Okay, sedikit iklan penaja. Okay, kita akan mengadakan sesi Smart Saham Asas. Okay, tarikh boleh lihat seperti tertera di skrin. Okay, ini adalah silibus yang akan diajar dalam Smart Saham Asas. Okay, dan kita ada juga Smart Saham Wyckoff Trading Blueprint. Okay, yang ini memang saya sangat-sangat recommend. Okay, sebab saya sendiri merupakan alumni kepada Wyckoff dan saya belajar daripada Wyckoff ni, dan memang alhamdulillah banyak membantu saya dalam trading saya. Okay, akan diadakan pada 11 dan 14 Disember 2020, dan dia punya syllabus tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dekat tertera di skrin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya sambung dengan tips macam mana nak mengatasi masalah tak faham kenapa beli, okay, apa kata tuan-tuan keep sharing, keep like, keep comment, okey? Okey. So, saya akan mulakan tips-tips yang kita boleh ambil. Okey. Tips yang pertama, begin with the end in mind. Okey, quote ni adalah quote yang sangat famous yang
Saya rasa hampir semua orang pernah dengar lah. Okay? Benda ni memang sangat betul. Okay, sebelum kita nak trade ataupun sebelum kita nak invest dalam sesuatu counter, kita set dulu dalam minda kita. Okay, aku nak trade ni untuk intraday saja. Aku nak trade ni untuk swing. Aku nak trade ni untuk long term. Aku nak trade ni untuk dapat dividen. Set dalam minda, okay? Dan jangan tukar. Maksud saya jangan tukar tu, of course you can do multiple way. Tapi bila once you dah masuk, jangan tukar niat, okay? Yang kedua, tips kedua, know yourself by keep practicing every duration, okay? So, saya faham untuk mereka yang baru sahaja start dalam dunia trading, so kita pun tak tahu kan mana satu yang sesuai dengan kita, okay? Kita ni jenis intraday ke, kita jenis swing ke, kita jenis long term ke, memang susah nak tahu. So, the only way kita nak tahu adalah keep practicing, okay? Macam saya sendiri, for the first 6 months or more, lebih kurang lah 6 to 7 months, apa saya buat, modal yang saya ada, saya split, saya memang cuba semua benda. Saya cuba intraday, saya cuba swing, saya cuba mid term. Saya cuba semua benda dan target saya pada waktu ini bukan untuk gain profit, tapi saya nak tengok mana yang sesuai dengan diri saya. Okay? Tak apa, kita misalkan ada rugi, tapi lebih baik kita rugi masa kita punya so-called self-training daripada rugi masa trading guna duit yang sangat besar. Okay. Tips yang ketiga. Buy call, they are no way better than you. Okay. Tanam benda ni dalam fikiran anda. Just because diorang boleh bagi buy call, just because diorang tahu bagi buy call, doesn't make you are lesser than them. Okay. Jangan jadi inferior. Don't be so inferior. Okay. Trust in yourself. Trust in your knowledge, okay? Asalkan knowledge yang kita ada tu knowledge yang valid lah, okay? Okay. Seterusnya, kita pergi sebab yang kedua. Kenapa trader selalu rugi? Okay, trading plan. Okay, trading plan. Okay, untuk masalah trading plan ni, kita ada selalunya trader mengalami dua masalah, okey. Masalah yang pertama, tak ada langsung trading plan sebelum beli. Okey, masalah kedua, dah ada trading plan tapi tak stick dengan trading plan, especially cut loss level. Okey. Untuk permasalahan pertama, masuk tanpa trading plan. Okey. Saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan kenapa benda ni bahaya. Okey. Let's say kita tengok counter ni, okay, 1 hour sejam. Kita dah decide kita ni nak jadi intraday trader ataupun short term trader. Kita dah decide dan kita dah decide kita nak masuk based on purely technical. Kita tak nak masuk sebab fundamental, kita tak nak masuk sebab buy call. Okey, kita pun tengok chart dekat sini. Okey, dekat sini kita jumpa satu buying criteria, okey, buying condition, a good buying condition. Again, saya yakin alumni Wyckoff faham kenapa dekat sini adalah a good buying condition. Okay. Kita nampak dekat sini, a good buying condition, kita pun buy. Okay. Kita dah set minda kita nak intraday, okay. Kita buy, lepas tu harga naik. Okay. Masalah dekat sini, walaupun kita set diri kita sebagai intraday trader dan kita masuk sebagai intraday trader, tapi kita tak decide lagi berapa banyak kita nak take profit dan berapa banyak kita nak cut loss. Benda ni kena decide awal-awal sebelum masuk. Okay. Either take profit ataupun cut loss. Okay, tengok ni harga naik 5%. Okay, macam ni kita fikir, alamak, aku nak take profit berapa tapi aku intraday je ni. Kita tunggu jap, get down dia bagi. Okay, bila get down dia bagi, kita pun tak decide lagi CL kita berapa kan, cut loss kita berapa. Kita pun, alamak macam mana, tunggu, gap down lagi dia bagi. Okay, time ni baru kita, okay lah, aku cut loss ada kat sini. Cut loss kat sini. So, instead of kita untung 5%, kita untung negative 22%. Just because kita masuk tanpa trading plan. Okay. So, macam biasa, bila kita cut loss kat sini, harga pun naik. Ini biasa berlaku, Okay. Permasalahan kedua. Dah ada trading plan. Tapi tak stick. Especially cut loss. Okay. Ni saya tunjuk. Okay, for example, masa kita tengok chart adalah di kawasan yang ini, okay? Kawasan ni. Yang ni belum berlaku. Okay.
Kita nampak ada a good buying condition, kita nak main, kita nak act sebagai swing trader. So kita pun letak risk and reward ratio, okay. Kita nak take profit sebanyak 4.7% dan kita nak cut loss sebanyak 2.27%, which is good for me. Okay lah, kita nak cut loss 2 bit daripada harga kita beli. Okay, kalau counter harga ni RM1, 2 bit lah. Okay, kita dah ada trading plan. Okay, kita beli dekat sini. Kita beli kat sini, harga jatuh. Tapi kita, ni selalu memang saya jumpa ramai orang macam ni. Alamak, nak hold lagi lah. Padahal kita dah set dah. Kita nak cut loss 2% kan. Tapi tak, jatuh. Lama, 70% lah. So, daripada rugi 2%, anda rugi 70%. Sebab tu, ada satu kata-kata Wyckoff yang amat berguna, yang kita boleh guna dalam trading kita. Cut your losses short and let the profit run. Okay? Kita kena terima kalau kita kena cut loss. Okay? There's nothing wrong kalau kita cut loss. Jangan malu kalau kita kena cut loss. Jangan malu kalau kita rugi. Okay? Yang penting kita kena minimizekan kita punya loss. Seperti yang kita dah plan. Macam ni kan. Kita dah plan dah okay dah. Kita plan nak cut loss 2%. Tapi kenapa bila dah harga dah jatuh daripada 2%, 2.27%, kenapa kita tak nak cut loss? Kenapa kita nak tunggu? Nak gunakan teknik harapan. Teknik harapan adalah jadi teknik, siapa pun tak tahu nak teknik apa ni? Teknik terciduk lah. 70%. Sebab tu, kalau kena cut loss, just cut loss. Okay, jangan fikir panjang. Lebih baik rugi sikit daripada rugi yang banyak. Okay, mesti ada yang tanya. Okay tuan, masalahnya setiap kali saya cut loss, harga naik. Setiap kali saya cut loss, harga naik. Tu macam mana pula tuan? Okay. Biasa tak berlaku? Okay, biasa Okay. Sebab tu, okay, untuk situasi macam tu, first of all, saya boleh kata, benda tu bukan rezeki you lah. Kalau kerap sangat terjadi, so mungkin you kena check, I don't know, kena profit you punya trading dengan investing tu kena lebih banyak memberi lah. Okay, bagi pada ibu bapa ke, bagi sedekah, bagi zakat. Okay, mungkin anda kekurangan buat benda tu, so tu menyebabkan setiap kali anda cut loss, harga naik kan. Okay, so kita kena percaya benda tu adalah rezeki. Itu bukan rezeki kita. Dan kenapa rezeki kita tak murah? So, itu masing-masing mungkin ada portion masing-masing. So, kita boleh reflect diri kita masing-masing. Okay. Dan benda tu kita memang tak boleh control Okay. Dekat sini, again, saya ada 3 tips untuk orang yang ada masalah trading plan. Okay. Siapa yang nak dengar tips-tips ni? Okay. Boleh bagi feedback sikit? Boleh say I? Okay, tuan-tuan, keep sharing keep sharing. Okay, ni ilmu percuma kita bagi. Okay, kita jangan kedekut ilmu lah Okay, benda ni kita bagi percuma dan kita nak membantu trader-trader di luar sana. Okay, yang mengalami masalah asyik rugi je sampai rasa benda ni scam, sampai rasa give up. Okay, so kita educate orang. Okay, sampai kita educate diri sendiri, kita educate kawan-kawan kita juga. Okay, macam mana kita nak jadi trader yang berjaya. Okay. Tips yang pertama. Paling senang. Buy low, sell high. Okay. Benda ni sebenarnya saya rasa ramai orang tahu. Beli, okay, dia senang je. Beli waktu murah, jual waktu mahal. Itu je konsep dia sebenarnya. Okay. Macam kita beli, even kalau orang buat bisnes kan, macam tu je dia buat. Betul tak? Dia beli barang yang murah, dia jual harga tinggi. Dia beli barang murah, dia jual harga tinggi. Tapi masalahnya kebanyakan daripada kita ni, masa murah tak nak beli. Masa harga dah naik, baru tangan gatal nak beli. Okay? Masa murah-murah dekat sini tak nak beli, harga dah gatal naik, baru nak beli. Lepas harga jadi murah balik. Okay? Buy low, sell high. Bukan buy high, sell low. Okay. Tips yang kedua. Buy on weakness, sell on strength. Okay.
Okay. Dekat chart ni, okay. Ramai orang suka beli masa strength. Tak suka beli masa weakness. Okay. Lebih baik kita tukar mindset kita. Kita beli masa weakness dan kita kita sell waktu strength. Okay. Tips ketiga. Dan tips ni paling power lah bagi saya. Okay. Dan saya guna tips ni. Memang paling power. Iaitu. Understand the big picture. Track the current. Okay. Berilah apa yang akan belajar di Wyckoff. Okay. Saya tak tipu. Okay. Benda ni memang sangat-sangat powerful. Dan saya menggunakan tips ni, teknik ni untuk saya gain profit daripada intraday saya, daripada swing trade saya. Okay. Ini tips yang saya guna. Dan sangat powerful. Okay. Kalau nak tahu lebih pasal Wyckoff ni. Okay. Macam kita dah iklankan tadi, kita akan ada mengadakan kelas pada bulan Disember. So, boleh tengoklah dekat Smart Saham punya page. Okey. Sebab ketiga, kenapa rugi? Okey, contoh. Okey, tuan, saya dah tahu saya trader yang macam mana. Saya jenis swing. Okey. Saya tak larat nak intraday, sakit jantung. Okey, tak apa. Dan saya dah tahu saya nak beli sebab combination of technical dan fundamental. Okey, dah decide Untuk kenapa beli dah decide. Okey, untuk trading plan. Tuan, saya dah ada trading plan. Dan saya ikut trading plan saya. Saya betul-betul ikut trading plan saya. Tetapi in the end of the day saya aset net loss je. Okey? Saya ada profit juga, tapi aset net loss je lah last. Kenapa tuan? Okey, ini disebabkan oleh risk reward ratio. Okey. Ataupun money management lah kita boleh cakap. Okey. Saya boleh katakan benda ni adalah silence killer untuk trader. Okey. Ramai daripada kita tak perasan pun benda ni. Okey. Sometimes kita lebih mementingkan number of winning trades instead of risk reward ratio. Okey. Saya explain sikit dekat sini apa yang cuba disampaikan dekat sini. Okey, merah ni adalah contoh kita loss sebanyak berapa persen dan hijau ni adalah berapa banyak profit kita perlu dapat in the next trade supaya dapat break even loss kita. Bukan untung break even balik. Okey, contoh kalau kita loss 5%, kita untuk dapatkan balik modal tu kita perlu untung 5% in the next trade. Okey. Kalau kita tengok dekat sini makin tinggi, makin lambat kita cut loss, makin banyak kita kena gain profit in the next trade untuk break even. Okey. Contoh okey. Contoh kalau mungkin saya boleh tulis sedikit untuk bagi lebih senang faham. Okey, tuan-tuan, sebelum saya tunjuk, keep sharing. Okay, spread the knowledge. Okay, sementara kita menunggu kita punya technician. Okay, sesiapa ada soalan so far? So far so good? Ada apa-apa soalan yang ingin ditanya?
Okay. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Tengok dekat sini. Saya bagi contoh. Nak membuktikan apa yang ditunjuk dekat grafik tadi adalah betul. Okay. Let's say kita ada capital 5,000. Okay. Dan trade pertama kita lost 30%. Okay. So, new capital kita jadi berapa? 3,500. Okay, 3,500. So, sekarang berapa banyak persen kita perlu untuk break even balik? Okay, kita kira 3,500. So, saya padam. So, capital sama dengan 3,500. Profit sama dengan, kalau ikut dekat situ, 43% ya. So, new capital akan jadi, okay. Kira sekejap. Betul ya. 1.43 kali 3,500 bersamaan, lebih kurang ya. Apa? Orang panggil decimal point tu kita abaikanlah. Okay, 5,000, RM5. Nampak tak dekat sini? Kalau kita lost, okay, kalau nampak tak kat sini, kalau kita lost 30%, kita perlu 43% untuk recover. Recover balik ya tuan-tuan dan puan-puan. Banyak tak 43% tu? Senang ke nak dapat 43% tu? Susah ya, susah. Senang tak nak loss 30%? Senang. Sebab tu cut loss awal-awal. Okay. Maximum 10%. Okay. Tapi 10% ni pun sebenarnya dah cukup tinggi dah lah. Tapi kalau korang rasa nak tunggu lebih volatile, okay, paling maksimum boleh pergi 10% je lah saya nasihatkan, okay, supaya untuk recover balik anda hanya perlu 11%. Okay. So, kalau ada orang yang ajak anda trading plan, okay, cut loss 30%, tapi take profit 5%, so anda boleh kira lah macam mana. Even kalau, okay, ni satu lagi saya nak tunjuk contoh. Okay, even kalau, let's say winning trade anda adalah 80%. Bermaksud, dalam 10 trade anda, 8 trade anda menang dan 2 trade anda kalah. Okay, ingat 80% winning trade. Tetapi, anda menggunakan risk, reward and ratio, take profit 5% dan cut loss 30%. Okay, kita kira secara congak je. Okay, menang 8 kali, kali profit 5%. Jadi berapa? 8 kali 5. So, 40. Okay. Kalah 2 kali, cut loss 30%. 2 kali negatif 30, berapa? Negatif 60%. So, profit 40%, loss negatif 60%. So, net loss ke net profit? Net loss. Tapi winning trade power ke tak? Power, 80% winning trade. 8 kali menang. Tapi, in the end net loss. Kita bukannya nak number of winning trade yang banyak, betul tak? Yang penting kita nak duit kita yang banyak. Sebab tu saya kata, risk reward ratio ni adalah silent killer kepada trader-trader. Ramai tak perasan benda ni. Okay. Okay. Yang seterusnya. Sebab keempat. Kenapa dah lama trade tetapi selalu rugi? Okay. Sebab nak beat the market. Okay. Ini pun antara masalah trader. Okay. Mungkin kita dah masalah. Okay. Sekejap saya tunjuk balik. Okay. Mungkin kita dah tahu kenapa kita beli. Okay. Kita dah tahu kita type of trader yang macam mana. Kita tahu kita masuk sebab apa. Sebab technical ke, sebab fundamental ke. Yang penting bukan sebab buy call. Kita dah ada trading plan. Kita fix dengan trading plan kita. Okay. Lepas tu, risk reward ratio kita pun cantik. Okay. Cut loss kita 5%. Dan take profit kita more than that. Okay. So, tapi still loss lagi. Okay. Ini to the next level lah. Iaitu kita trade, kita nak beat the market. Okay. Okay, ada soalan?
Okay. Proceed dengan soalan dulu ya. Daripada Muslim Solihin. Coach, betul tak volume sangat penting dalam Wyckoff method? Wyckoff method mungkin dia masukkan. Ya, betul. Volume sangat penting dalam Wyckoff method. Sebab dalam Wyckoff kita belajar apa yang berlaku di belakang chart, apa yang berlaku di sebalik chart, apa yang berlaku dekat market, okay? Kita bukan semata-mata tahu indikator, bukan semata-mata tahu support resistance. Kita nak tahu apa yang terjadi di belakang market. So, in order nak tahu apa yang terjadi di belakang market, so kita kena tahu volume juga selain daripada price. So, untuk menjawab soalan tuan, betul. Volume sangat penting dalam Wyckoff method. Okay. Saya proceed ya. Kesalahan keempat iaitu beat the market. Nak beat the market. Okay, nak beat the market ni selalu orang akan terperangkap dengan dua ni lah. Okay. Yang pertama, keep average down without knowledge. Okay. Harga jatuh di average, harga jatuh di average, harga jatuh di average. Okay. Kalau anda masuk unit trust, tak apa buat macam tu. Memang macam tu pun lah kan. Sebab kita nak apa? All the way kita nak invest dan kita nak menjadikan supaya average price dia jadi rendah. Tapi kalau dalam trading pun anda buat macam ni, masalah ya tuan-tuan dan puan-puan. Melainkan anda ada modal macam EPF. Okay. Lepas tu kadang-kadang kita tengok kita pun pelik kan. Kadang kita tengok dekat EPF punya transaction. Okay. Kita tengok EPF asyik beli company ni. Tapi kenapa harga asyik jatuh? Yang kita ni pula asal EPF beli kita nak ikut kan? Kita nak ikut. Kita tak tahu yang EPF ni ada banyak duit. Duit kita berapa banyak je. Ada je pun tuan-tuan dan puan kan? Okay. Saya ingat lagi kes ni. Satu counter ni. Saya tak tahu saya boleh sebut nama ke tak. Tak apalah saya tak sebut counter ni counter baju. Okay. Counter baju. Dan pada masa tu EPF start beli. Okay. Untuk beberapa hari EPF beli. Buy. Okay. So ada orang yang nak follow je apa EPF beli. Okay. Nak follow apa EPF beli. Tapi kita kena tahu lain orang, lain cara nak invest, lain cara nak buat duit. Macam okay, back to my point number one, kita kena kenal diri kita, investor atau trader yang macam mana. Okay, untuk EPF yang beli counter pakaian tu, kita tak tahu plan dia macam mana. Kita tak tahu dia nak beli untuk long term ke ataupun dia nak beli untuk short term. Kita tak tahu. So, EPF tak apalah, dia nak keep average down. Harga jatuh dia beli. Kita sekali dua kita boleh lah ikut. Lepas tu tak larat dah nak ikut. Okay, lepas tu cut loss. Ramai juga orang rugi dekat sini. Okay, harga jatuh average down. Okay. So tuan, adakah average down ni salah? Tak. Average down ni okay, provided you know why you average down. Okay. Sebab tu saya tulis dekat sini, salah kalau kita keep average down without knowledge. Dengan knowledge kita boleh average down. Okay. So yang macam mana, cara macam mana baru boleh kita keep average down? Okay. Yang ni sangat panjang lah kalau saya nak cerita. Saya rasa bukan dekat sesi ni saya nak cerita. Tapi apa yang saya boleh cakap, average down itu boleh. Tak ada masalah untuk average down. Tapi kena dengan cara yang betul. Kalau tak, memang rugi. Yang kedua, kesalahan ramai orang buat dalam nak beat the market adalah kita nak force the market to follow us. Kita nak paksa market ikut kita. Yang tu tak boleh ya. Contoh saya boleh bagi dekat sini. Kita nampak, kita nampak dalam sesuatu counter tu, volume banyak masuk. Tiba-tiba volume banyak masuk ya. Volume banyak masuk dan harga naik. So, kita pun FOMO kan, fear of missing out. Kita FOMO, kita pun join sekali. So, bila kita join sekali, kita assume market akan naik lagi. Sebab apa? Sebab kita nampak, volume banyak. So, mesti lepas ni harga naik, betul tak? So, kita beli semata-mata sebab ada volume tu. Okay. Lepas tu, few minutes later atau few hours later, harga jatuh. Harga jatuh, kita tak nak terima. Okay, kita tak nak terima. Kita tengok balik transaction history, kita tengok. Buy lagi banyak ni. Volume buy lagi banyak. Volume sell lagi sikit.
takkan harga lagi jatuh, mesti naik lagi lepas ni. Itu adalah salah satu contoh nak beat the market. Kita nak paksa market follow kita. Kalau kita dah ada trading plan sehebat macam mana pun, kalau tak jadi, just cut loss, okay? Just accept it, cut loss, okay? Cut loss with dengan seminimum yang boleh. Jangan paksa market untuk ikut kita. Kita yang kena ikut market. Okay, so macam mana cara kita nak ikut market? Kita kena trade in harmony with the market. Macam mana nak trade in harmony with the market? Kita kena tahulah apa yang terjadi di belakang setiap chart. Okay? Bila kita tahu apa yang terjadi di belakang setiap chart, so kita pun boleh trade in harmony. Okay? Kita bukan nak melawan market, kita nak ikut dia. Okay. So far so good. Okay, saya baca soalan dulu ya. Dari Khairul Hafiz. Okay. Macam mana nak tahu retracement tu betul-betul dah final retracement? Okay, good question ya tuan. Okay, soalan yang bagus. Tapi nak jawab soalan ni panjang. Saya pun ada berapa minit je lagi tinggal. Okay. Nak terangkan sama ada dia dah betul-betul final retracement ke tak ni, memang mengambil masa sangat panjang. So, saya tak boleh nak jawab kat sini. So, apa yang saya boleh suggest, tuan bolehlah join kelas kami, kelas Wyckoff. So, boleh tahu dengan lebih detail, okay? Macam mana? Sebab saya bukan nak upsell ke apa, tapi memang saya tak boleh jawab masa ni. Memang sangat panjang dan benda ni tak boleh nak jawab macam ni saja. Memang kena belajar dengan betul-betul. Okay? Sebab even orang dah belajar pun sometimes takes time to understand, okay? Nak trade ni dia bukan macam hari ni belajar, esok kita terus power. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sama je macam kita nak jadi doktor, kita nak jadi engineer, okay? Kita nak berjaya dalam kerjaya kita. Okay? Boleh ke hari ni kita belajar, besok jadi doktor? Hari ni kita belajar, besok jadi engineer. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita memang perlu mengambil masa yang lama, okay? Benda tu memang kita kena accept lah. Itulah sunatullah dia, okay? Okay. Next question. Tuan, kenapa kadang-kadang volume masuk tinggi tapi chart macam tak berubah? Okay. Saya perasan ramai suka tanya soalan pasal volume, okay? Sebab mungkin sebab Wyckoff lah kot kan? Okay. Again, kenapa volume tinggi tapi chart macam tak berubah? Okay. Saya boleh bagi jawapan pendek. Jawapan pendek dia adalah sebab kita tak faham apa yang berlaku di belakang volume. Okay. Ini pun, okay, good question sebenarnya. Ini pun adalah antara salah satu sebab kenapa ramai trader terciduk, ramai trader loss. Okay. Sebab kita assume volume buy yang banyak akan push price lagi tinggi, betul? In general yes, tapi sebenarnya in reality sebenarnya bukan macam tu dalam financial market, dalam saham. Okay, benda ni pun sangat panjang lebar kalau nak cerita pasal volume versus price action. Okay, saya nampak dekat sini memang ramai yang berminat ramai yang berminat pasal volume ni. Betul, memang bagus kalau kita dapat tahu apa yang berlaku di belakang volume, sangat bagus. So, mana yang berminat tu memang saya strongly suggest, okay, masuklah kelas Wyckoff, okay. Okay. So far so good. Okay, next. The final, bukan final lah, tapi untuk presentasi saya adalah the final reason kenapa dah lama trade tapi selalu rugi. Okay, lebih kepada mental state management, okay. Kita dah ada trading plan power, kita dah tahu nak buat macam mana, kita dah ada risk reward ratio yang power dan kita tak nak beat the market, okay. Kita dah belajar semua, kita dah belajar apa yang terjadi di belakang chart. Kita dah tahu macam mana nak trade based on volume, based on price, everything kita dah tahu. Okay, tetapi ada satu benda yang kebanyakan orang akan kalah adalah dalam mental state management. Okay, benda ni memang agak sukar. Saya juga akui.
Dan saya pun ada juga loss disebabkan oleh benda macam ni. Even quite recently pun saya pun ada loss sebab macam ni, saya admit. Sebab benda ni agak how to say, agak subjektif, depends pada setiap orang tu. Dan dia depends macam mana mental kita kuat lah. Okay. Ada orang dia buy on revenge. Okay. Buy on revenge ni sebab, okay, contoh dia dah cut loss counter tu. Dia masuk counter tu, dia dah cut loss, dia rugi. Lepas tu dia nak masuk balik counter yang sama dengan niat buy on revenge. Okay. Atau dengan bahasa kasar dia macam, oh kau dah buat aku rugi, okay, aku nak ambil balik duit kau. Okay. Nak buat macam tu boleh, tapi kenalah ikut ilmu yang betul macam yang saya tunjukkan tadi kan. Tapi selalu bila orang nak buy on revenge ni, dia lebih kepada emosi. So, trading plan memang ke laut, entry point memang ke laut waktu ni. Saya yakin memang ramai yang pernah buat macam ni lah. Okay. Yang kedua, want to reach fast. Okay, nak kaya cepat. Hari ni nak belajar, besok nak jutawan. Hari ni beli counter, semalam dah nak untung. Macam tu Itu benda-benda yang memang ramai, especially newbie trader lah saya boleh kata. Ramai yang ada mindset macam tu. Okay. Bila ada mindset macam ni, kita akan tends to overtrade. Okay. Overtrade ni memang kills the trader. Okay. Kita nak kaya cepat, so apa kita buat? Trade. So bila overtrade, mental kita akan kacau dan trading plan semua akan ke laut. Okay. Yang ketiga, FOMO, fear of missing out. Ini pun memang selalulah terjadi. Even trader-trader berpengalaman pun mesti akan sekali dua mesti tersangkut. Sebab apa? Sebab tengok kawan-kawan post kan. 10% profit, 20% profit, 50% profit, 100% profit. Tapi yang masalah kita ni, yang kawan tu share, dia dah 100% profit contoh. So maksud dia apa? Dia dah beli lama. Dia share tu dia nak tunjuk 100% profit. Dan kita pula, kita masuk counter tu. Counter yang dia tunjuk 100% profit. Buat apa? Kan? Tak ke? Itu satu tindakan yang tidak betul. Okay? Itulah nama dia FOMO. Fear of missing out. Okay? Saya pernah mungkin dalam grup, okay, saya post saya punya profit. Saya punya profit dalam salah satu counter ni. Okay. Lepas saya post profit tu, few hours later, ada orang PM saya. Orang PM saya, dia kata, Tuan, saya tersangkut lah beli counter ni. Saya tanya counter apa? Dia beli counter yang saya tunjuk profit tu. Tapi dia beli lepas saya tunjuk profit. So, saya cakap dengan dia, okay, kenapa baru nak masuk? Kan dah saya tunjuk, saya beli harga rendah. Saya nak tunjuk sekarang saya dah untung. Okay. Bukannya saya tunjuk tu, saya suruh awak beli sekarang. So dia kata, saya tahu tuan, tapi saya FOMO. Ramai yang FOMO ni sebenarnya dia sedar pun dia FOMO. Masa dibuat tu dia tak perasan. Okay? Bila dah beli suruh pergi baru macam, Allah, apa salah aku FOMO? Macam tu. Okay? Benda ni memang selalu terjadi. Okay. Last but not least, don't feel gratitude. Tak bersyukur. Okay. Ini pun saya jumpalah beberapa orang Okay. Jenis yang menyesal bila rugi. Okay. Menyesal bila rugi. Okay. Apa yang saya boleh cakap kat sini, rugi sikit adalah lagi bagus daripada menyesal bila untung. Sorry. Okay. Menyesal bila untung. Okay. Apa yang saya boleh cakap dekat sini, untung yang sedikit adalah jauh lebih bagus daripada rugi. Okay, betul? Rugi yang sedikit lebih bagus daripada rugi yang banyak. Kita always look at the bright side. Okay? Kita untung, okay. Contoh counter yang sama, entry point yang sama, tapi profit masing-masing berbeza. Okay? Contoh. Okay, macam hari ni saya bagi contoh counter apa yang limit up? Bintai. Okay, bintai Bintai limit up kan? Okay. So, ada orang memang masuk daripada bawah. Dan dia tunggu sampai limit up baru dijual. Okay, so untung dia memang paling tinggi. Ada orang beli dekat bawah tapi naik sikit dia dah jual. So, untung dia sikit. Ada orang beli dekat tengah-tengah, dia jual sebelum limit up. So, untung dia pun lagi kurang daripada orang yang jual dekat limit up. Masing-masing ada untung.
Okay. Cuma berbeza. So, pada yang untung sikit tu, janganlah rasa menyesal sebab untung. Okay. Feel gratitude. Okay. Tunjukkan rasa kesyukuran. Okay. Dan move on. Masuk ke trade yang lain. Okay. So, even, okay, tazkirah sikit malam Jumaat ni. Okay. Even, kita dalam Islam pun dalam Quran ada cakap, okay, kalau kita lagi bersyukur, okay, Tuhan akan tambah nikmat kita. Kalau kita kufur, okay, terimalah azab yang pedih. So, macam ni nak nikmat kita tambah? Bersyukur. Untung sikit syukur, untung banyak syukur. Rugi sikit syukur. Rugi banyak, yang itu kena muhasabah diri sendiri. Okay. Okay. Itu sahaja pembentangan daripada saya. So, saya akan proceed dengan soalan. Okay, daripada Tuan Hafiz Abdul Hamid. Okay. Kalau kita dah termasuk harga tinggi, tapi counter still uptrend dan ada potensi naik semula, jual dulu untuk cut loss dan beli semula bawah atau hold saja lebih baik? Sekejap saya baca balik. Kalau kita dah termasuk harga tinggi, tapi counter still uptrend. Okay, nak ada potensi naik semula. Jual dulu untuk cut loss atau beli semula bawah. Okay, saya faham. Okay, ini back kepada kenapa anda beli dan apa trading plan anda. Okay, jawapan ni sebenarnya sangat subjektif. Lain orang lain plan, lain how to say, lain strategi. Okay, ada orang dia nak frequent trading. Okay, so bila orang yang suka frequent trading, dia akan cut loss dulu, dia masuk balik. Kalau anda jenis tak suka frequent trading dan anda memang, target anda memang mid term, memang swing, so why not you hold? So depends, benda ni sangat subjektif. Anda kena tahu diri anda yang macam mana dulu, macam saya cakap kan. Tengok, ni antara salah satu contoh lah. Kadang-kadang kita confuse diri kita yang macam mana. So, cara ringkasnya saya boleh cakap, mana satu yang lebih baik. Kalau anda short term trader, cut loss dulu, beli balik. Kalau anda mid term trader, why not you hold? Sebab you rasa ada potensi untuk naik sebab dia masih uptrend. Okay, harap saya dapat menjawab soalan. Okay, ada apa-apa soalan lain? Esok counter apa limit up tuan? Kalau saya tahu, saya beli dulu tuan. Saya tak bagi tahu tuan. Dah limit up pun saya bagi tahu. Okay. Terima kasih atas peringatan. Selalu terasa terjual awal kena syukur lebih dari rugi. Betul tuan. Bersyukur tu lebih bagus. Okey. Menyesal bila untung. Untung sedikit lebih baik dari rugi. Okey, betul tu. Okey. Masa pun. Okey, masa pun dah time. Orang cakap. Okey. So, jangan lupa follow social media kami, okay? Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, smartsaham, smartsaham.com, smartsaham.com, seperti yang tertera di skrin anda. Okay, sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua audiens, semua pendengar yang sudi mendengar, yang tak jemu-jemu mendengar di malam Jumaat ini. Dan saya ingin minta maaf sekiranya ada ayat-ayat saya yang menyebabkan sesiapa di sini tersentuh. Okey, saya mohon maaf banyak-banyak. Tak ada niat untuk trigger sesiapa, tapi lebih kepada untuk kita sama-sama belajar daripada kesilapan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code yang tertera di skrin. Okey, beri feedback. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi ini adalah dengan kerjasama Bursa Malaysia. So, apa saja feedback akan sampai ke sana. Okey. Dengan itu, saya ingin mengundurkan diri. Okey, jumpa lagi next time insyaAllah. Bila itu, saya tak tahu. Okey, Assalamualaikum dan semoga berjaya.